Baik, pada pagi ini kita sambung lagi kita punya perbincangan berkaitan dengan model of counselling in the organisation. So kita tengok ada beberapa model sebenarnya yang kita boleh guna pakai, syarikat-syarikat yang guna pakai berkaitan dengan counselling. Ada yang menggunakan apa ni, in-house, ada yang menggunakan in-house ataupun internal ataupun external, atau ada juga yang gunakan EAP. EAP ni iaitu Employee Assistance Program, yang mana program membantu pekerja. Okey. Ya, macam kalau kita bincang sebelum ni dia macam lebih kurang macam akrab lah. Dan yang ketiga kita menggunakan yang keempat kita menggunakan integrative model. Maknanya ada beberapa model yang kita guna dalam mengaplikasikan perkhidmatan kaunseling di dalam organisasi. Okey. Iaitu pertama internal, lepas tu external, then kita ada EAP provider, dan yang keempat iaitu menggunakan integrative model. Maksudnya kita menggunakan integrasi lah, macam ada yang in, ada external, ada EAP. Kalau kita tengok di Jabatan Perkhidmatan Awam, ada setengah yang menggunakan internal. Internal. Perkhidmatan awam, ataupun kita tengoklah syarikat-syarikat kerajaan di bawah kementerian ada yang juga menggunakan internally, atau juga ada juga dengan externally. So ada juga contohnya LPPKN di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Pembangunan Masyarakat, LPPKN. Ada setengah tempat dia yang menggunakan external, maksudnya dia melantik kaunselor panel. Ada juga. Ada juga di macam di Kementerian Sumber Tenaga Kerja, kadang-kadang dia gunakan EAP. Dia gunakan EAP, maksudnya dia tak ada kaunselor, tapi dia gunakan kaunselor dalam sektor perkhidmatan awam. Dia guna untuk kaunselor dia train akrab dia ataupun pembimbing rakan pekerja dia untuk berikan bantuan-bantuan ataupun kemahiran-kemahiran yang boleh dibantu oleh pekerja dia. Ataupun ada juga setengah syarikat-syarikat yang menggunakan integrative model lah. So dalam syarikat-syarikat besar contohnya Petronas, kadang-kadang dia menggunakan integrative model. Maksudnya digunakan juga kepakaran dalaman, pada masa sama juga digunakan kepakaran luar di luar negara. Ada juga syarikat macam tu. Jadi bila kita faham nature kita tu, jadi kita boleh bersiap sedia apakah sumbangan yang kita boleh berikan. So dalam kaunselor ni memang dia kadang-kadang kena fleksibel kena fleksibel dengan situasi yang berlaku. Jadi yang pentingnya kita selalu mengatakan bahawa kaunselor ini adalah sebagai ejen perubahan. Jadi bila kita nak mengubah sesuatu tu, apa yang penting dalam diri kaunselor itu, dia mesti bersedia untuk berubah, dan untuk nak berubah ni bukan sesuatu yang benda yang mudah lah. Dia perlu memerlukan pengorbanan dari segi masa, tenaga, wang ringgit. Kadang-kadang kita perlu melabur untuk menambah ilmu. Jadi perkara penting dalam kaunselor, jangan pernah berputus asa dalam penuntut ilmu. So jangan rasa ilmu tu dah cukup. So bila kita rasa ilmu kita dah cukup, maka kita sebenarnya telah jatuh ke jahil yang nombor 2 lah. Sebab bijak pandai mengatakan kejahilan ni ada 2 tau. Satu yang dia memang tak nak belajar. So bila dia tak nak belajar, dia memang akan jatuh jahil yang pertama lah, iaitu tidak berilmu lah. Yang kedua, apabila dia belajar, dia rasa dia dah cukup dengan ilmu dia dan dia merasa sombong dengan ilmu dia. Dan dia merasa orang lain tak pandai. Ini dah sebenarnya dah masuk kepada kejahilan yang kedua. Itu sebab kalau kita tengok ada senior-senior kan yang merasakan dia tak nak pergi program, biasa benda tu aku dah tahu dah kan, ini semua dulu aku dah lalui. Sebenarnya dalam dalam bijak pandai mengatakan sebenarnya dia telah jatuh kepada kebodohan yang kedua, iaitu dia rasa sombong dengan ilmu dia. Sebab ilmu ni sifat dia meluas, dia tidak ada ketepian. Selagi kita belajar, selagi itu kita akan rasa diri kita tidak cukup. Jadi apabila kita sampai satu saat, kita sudah belajar, kita dah sampai PhD ke, kita dah ada profesor, kita rasa kita sudah cukup dengan ilmu kita, dan pada taat dan ketika itulah kita sudah jatuh kepada kejahilan yang berdua. Okay? Sebab kita faham, ini berubah. Dulu kalau kita mahir dalam mesin type dulu mesin type dia tak bawa tempat ke tak dia memang pakar lah macam type laju, memang laju tak payah pandang tapi sekarang ni memang tak pandai tak pakai dah mesin type kan. Jadi kalau kita nak berbangga dengan ilmu kita tu, sekarang dah tak relevan. Kau nak pakai komputer kan, orang dah lebih laju, lebih advance. Dulu 4G, 4G, zaman kita lah mahir pada 4G, lepas tu zaman baru ada 5G. Jadi kita as a counsel, bila kita masuk dalam organisasi,
pertama sekali dalam diri kita, kita mesti berlapang dada dengan menerima perubahan dan kita kena pastikan diri kita berubah supaya perubahan itu tidak mengubah kita. Itu yang paling penting dalam bila kita masuk ke dunia kaunseling ni. Sebab kita berhadapan dengan pelbagai jenis manusia dan ragam dan kadang-kadang membuatkan kita tidak boleh dinafikan sebagai manusia kita akan tertekan dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi yang ini semua perlu kita urus. Kita perlu kita urus. Bukan kita kecewa, sedih dan marah sebab perasaan-perasaan itu memang wujud. Tetapi kita kena faham perasaan yang kita ada itu kalau berpanjangan dia tidak membantu apa-apa. Malah merosakkan diri kita. So kita digelar sebagai ejen perubahan sebenarnya tidak boleh beri apa-apa. Jadi rugilah kan kita berada di satu organisasi tapi kita tidak membantu untuk meningkatkan produktiviti sesuatu syarikat tu. Okey. Jadi pelajar, hari ini kita akan bincang sedikit lagi. Kita tengok hari ini kita lebih kepada okey, kita dah bincang semalam tentang introduction dan kita juga telah tengok ada beberapa model yang kita boleh gunakan iaitu internal, external, EAP, provider and integrative. Jadi semalam kita dah bincang sikit kan berkaitan dengan internal kan, internal. Kita ada internal ni kita ada dua ada tiga, maaf cikgu. Kita ada in-house counselor. In-house counselor ni kita ulang kaji balik iaitu di mana kaunselor itu memang dilantik oleh organisasi itu. Memang dia ada department khas. Okay, contohnya satu syarikat, kita ambillah Sam Derby, Sam Derby Properties. So Sam Derby Properties ni dia ada satu jabatan khas iaitu jabatan pembangunan jabatan kaunseling dan pembangunan manusia. Okay, for some example so ada department khas. So dalam department khas tu, dia ada satu jabatan khas, unit khas dan dari situ dia ada kaunselor. Dia ada unit kaunselor. Maknanya kaunselor itu dibayar monthly punya salary dibayar oleh syarikat Sam Derby tu. Jadi Sam Derby membayar gaji bulanan kepada kaunselor itu dan di kaunselor itu biasanya dia ada unit khas. Dan unit khas dan untuk membantu kelestarian pekerja-pekerja Sam Derby itu dalam semua sektor lah. Periklanan, produktiviti, penghasilan produk, ada bahagian audit, ada bahagian database, Sam Derby syarikat yang besar. Jadi mereka mempunyai masalah, jadi yang in charge untuk pembangunan manusia dan juga kaunseling ini biasanya akan ada satu department, iaitu department macam saya cakaplah HR dan juga counseling unit. So kat situ dia ada kaunselor. Ini biasa ini kebanyakan syarikat-syarikat besar memang dia akan wujudkan satu unit kaunselor ni dan lebih berfokuslah kerja dia. That's why bila kita pergi satu syarikat, bagus sebenarnya kalau kita dapat bekerja dengan satu syarikat yang besar, company yang established. Untuk apa? Sebab kita akan belajar cara dia mengurus lah. Dia ada sistematik dia ada satu sistem. Jadi kita banyak belajar sebenarnya dan dia akan bagi kita latihan-latihan yang kadang-kadang didedahkan kita dengan latihan-latihan. Tapi tak apa belajar, kita kalau apa jadi lepas habis belajar ni, pergi je masuk mana-mana tempat kerja yang kita rasa boleh pertama daripada segi ekonomi lah, support kita punya ekonomi, komitmen kita kan. Tapi kalau ada peluang, pergilah ke syarikat-syarikat besar ni sebab bila cikgu tengok masa cikgu jadi kaunselor tu, cikgu lihat bagaimana syarikat-syarikat besar ni dia ada peruntukan khas latihan-latihan kepada staf dia dan latihan-latihan ni bukannya dipanggil bukannya company consultant yang biasa-biasa. Biasa dia akan panggil daripada luar negara dan kita diberikan, kita dikatakan sebagai well training lah. Jadi pergi ke syarikat-syarikat besar ni sebab kita kat situ ada advantage dari segi perkembangan lah, pembangunan kita. Okay. Tapi kita tak boleh nafikan lah, juga ada jugalah cabaran-cabaran di syarikat besar ni. Okay. Yang kedua kita ada manager base. Manager base ni macam pengurus lah. Pengurus yang dilantik untuk mengendalikan hal ehwal pekerja. Ada juga. Yang ini kontroversi sikit nanti kita bincang. Ada kontroversi sikit berkaitan dengan manager base ni. Okay, sebab pakar-pakar ilmiah, research, academician tidak mengiktiraf manager sebagai kaunselor. Sebab macam sahabat kita bagi tahu hari tu, Firdaus bagi tahu sebab akan berlakunya dual relationship. Okay. Tapi kita nak macam mana kalau pengurus nak jadi kaunselor. Jadi dia ada perkara-perkara yang boleh kita buat timbang tara lah. Sebab kadang-kadang ada setengah yang macam dia jadi pengurus sebab memang betul kaunselor ni bila dia masuk dalam bidang pengurus di bidang organisasi ni, organisasi atau industri, dia perlu ada satu kepakaran mengurus juga. Pengurus dalam pentadbiran. Dia bukan saja buat kerja-kerja kaunseling sesi tapi juga dia terlibat dengan pengurusan.
Jadi kaunselor boleh jadi pengurus sebenarnya dalam organisasi sebab dia ada kemahiran tu. Dan pada masa yang sama pengurus boleh jadi kaunselor. Tapi kena ada guideline yang jelas. Guideline yang jelas lah. Dan yang ketiga kita welfare base ni. Okay, welfare ni masuk kebajikan lah. Dia jaga kebajikan. Maksudnya ada individu yang dilantik untuk menjaga kebajikan. Ataupun kaunselor yang dilantik untuk menjaga kebajikan. Hak ehwal, kebajikan, hak pekerja lah. Okay, dari segi keselamatan, dari segi sosial, keperluan-keperluan yang mana kebajikan pekerja ni juga dititik beratkan lah. Maksudnya tidak mementingkan keuntungan semata-mata. Tetapi kita juga menjaga kebajikan pekerja lah. Contoh yang belajar, kalau kita besok kalau ada yang kesempatan, kadang-kadang kita bekerja dalam, kalau kita ada, kalau kita ni kita tengoklah dalam bidang pekerja ni nampak macam bagus tapi sebenarnya dia perlukan satu perhatian yang fokus. Iaitu pertama sekali artis. Artis ni kita tengok mula-mula kalau dia laku, tengah laku tu banyaklah duit masuk. Yang ni kalau kita di industri kita, dalam industri perfilman dan juga atlet ni, kita perlu ada seorang kaunselor yang memikirkan hal-hal ehwal atlet ni. Memang kena ada satu perlu ada satu unit khas di dalam Majlis Sukan Negara MSN, perlu nanti satu kaunselor untuk memikirkan nasib-nasib atlet ni. Okay, kadang-kadang atlet ni kalau kadang ada yang contoh Muqtada Hari dulu pernah kita kena tahu bola sepak kita pernah masuk ke Olimpik pada 1970-an masa ketika tu. Dan nama-nama banyak macam Muqtada Hari. Dia mati dalam keadaan awal sebab dia terlalu banyak dia terlalu apa orang kata jantung dia tu kerja lebih jadi dia meninggal kerana sakit jantung. Biasa kita dengar orang sakit jantung ni sebab pemakanan dia, diabetes ni ada juga. Jadi cikgu lihat kita dalam bidang kaunseling ni kita juga perlu masuk ke MSN Majlis Sukan Negara sebab kita tengok kita jaga kebajikan atlet ni. Saya dia tahu bila kadar umur dah 30 macam contoh Lee Chong Wei kan. Dia menaikkan nama negara. Lepas tu tiba dia dapat kanser kanser di hidung. Lepas tu dia tak boleh mewakili Olimpik. Lepas tu kita tak tahu apa lagi selepas ni dia kerja. So lepas tu apa lagi? Kebajikan dia dijaga atau tidak? Lepas ni kat mana dia nak pergi? Kan? Kalau dia ada perancangan baguslah dia buka bisnes ke, jadi dia ada perancangan okey. Tapi kebanyakan kalau kita tengok, kita kaji banyak atlet-atlet kadang-kadang bila dah sampai satu usia dah 40-an, 50-an, kita tengok dia tak bekerja. Ada yang kadang-kadang sanggup menjual kasut emas lah yang dia dapat tu terpaksa sebab nak menanggung anak isteri dia. Jadi kebajikan ni kita kena jaga dari peringkat awal sebenarnya. Kita buat perancangan kepada dia selepas dia tidak jadi atlet ni, apa yang dia akan buat. Dulu dia mengharumkan nama negara. Dia bagi sumbangan, tapi apa selepas ni? Sebenarnya bukan di Malaysia saja, kalau kita tengok di negara-negara lain pun seperti India, China pun sama menghadapi masalah. Atlet dia kadang-kadang tidak terjaga kebajikan dia. Dan dia tak ada kadang-kadang dia tak ada KWSP. Kadang-kadang dia tidak ada pencen. Dia tak ada pencen, ada setengah setengah tu tak ada kalau peringkat negeri tu. Jadi mana kebajikan dia? Kemahiran tak ada, dia suka main sukan je. Kalau kata dia boleh main bola, 130-35 dia tak boleh nak main dah, dia tak boleh nak perform dah. So dia nak buat apa? Kan? Lepas tu kalau nak jadi jurulatih pun tak semua orang tak semua pemain boleh jadi jurulatih. Kan? Sebab terhad. Dan juga kita tengok artis. Artis ni mula-mula kalau kanak-kanak dia cantik memang dia laku lah. Kan? Muka masih gebu lagi laku lah. Dah umur 30 lebih, 40 dah tak larat dah. Muka pun dah repot. Orang dah tak nak ambil dah. Kan? Jadi dia nak kerja apa? Memang banyak artis kita kadang-kadang yang memang kadang-kadang kerja, ada yang kadang-kadang memang tak terjaga kebajikan dia lah. Jadi kat sini perlu persatuan seniman ke lantik sebenarnya orang-orang macam kita ni lah. Bukan kita kata kita nak katakan perkhidmatan kita ni macam bagus tak. Tapi sebenarnya kita berkhidmat untuk kita nak membantu masyarakat dari sumber lapangan. Tidak kira sesiapa saja. Tidak kira kamu artis ke, golongan pendakwah ke, kamu Chinese ke, kamu India ke, kita tak kira. Sebab perkhidmatan kita tanpa mengira kulit, bangsa dan agama. Kerana kita nak memberi sumbang, kita nak memberikan satu perkhidmatan yang mana untuk perkembangan sepanjang hayat. Sebab kita faham perkembangan kerja ini adalah suatu perkembangan sepanjang hayat. Okay? Lifelong process. Jadi kita lihat di Malaysia yang paling kritikal sekarang ni kita tengok persatuan seniman lah perlu ada seorang kaunselor yang memantau dari segi psikologi mereka sebab kadang-kadang ramai kita tengok artis-artis yang memang bila dia tak popular kan dia macam mengalami kemurungan. Ada yang kadang-kadang sanggup bekerja, minta maaf saya cakap, kadang-kadang sanggup menjadi pelacur sebab nak duit sebab kehidupan mereka mewah. Jadi mereka nak kekalkan benda tu. Mereka terpaksa kadang-kadang pergi ke website-website gelap jadi pelakon porno. Memang ada pelajar. Memang ada. Cuma Malaysia ni sebab dia tak legal kan.
sebab dia tak boleh benda tu. Tapi memang ada artis-artis kalau kita tengok memang kadang-kadang terpaksa menjual maruah diri kerana nak mencari pendapatan kan, dengan cara yang kadang-kadang buat publicity murahan, ada yang sampai gila isi, ada yang macam-macam lah kita tengok. Jadi kita sebenarnya sebagai kaunselor, apa yang kita boleh bantu mereka ni. Okay, itu yang cikgu nampak lah. So welfare base ni, cikgu lihat perlu juga kita fokus kepada semua bidang. Okay. Dan cikgu lihat sekarang ni dalam bidang yang paling kritikal adalah bidang artis dan juga atlet. Okay. Jadi hari ni kita nak fokus pada internal, lepas tu kita tengok pada external based model ataupun menggunakan outsource lah. Okay. And then EAP provider dan integrative model. Okay, baik pelajar. Kita dah bincang. So ini kita dah tengok ada in-house counselor, manager basicnya dan welfare based model. Okay. Okay, ini kita dah bincang semalam. Okay, ini kita tengok sikit Yang ni yang kita katakan sedikit kontroversi lah. Sedikit kontroversi berlaku apabila manager jadi kaunselor. Ada setengah pendapat mengatakan boleh, ada setengah pendapat mengatakan tidak boleh, ada setengah yang pendapat mengatakan dia balance jadi yang penting you kena tahu you punya macam cikgu berpegang kepada cikgu punya pendapat secara peribadi lah dalam pembacaan, cikgu lebih prefer you boleh jadi kaunselor tapi kena ada satu garis panduan yang jelas. Jadi maknanya bila kamu jadi pengurus, kadang-kadang kita ada setengah pengurus ni dia rasa dia kepada humanistic approach. Dia ada satu pendekatan humanistic. Humanistic maksudnya dia macam nak meningkatkan semangat dia punya pekerja dengan menggunakan teamwork, dia memang ada. Tapi kalau nak mantapkan lagi, cikgu rasa dia pergi ambil satu ataupun syarikat itu, bagilah dia cuti belajar ke ataupun buat part time ke, mengambil kursus-kursus counselling. Okay? Kursus-kursus counselling, lepas dia mengambil kursus counselling, dia boleh jadi manager. So manager yang menggunakan pendekatan humanistic approach. Okay? Approach humanistic. Jadi boleh ke kaunselor jadi manager? Sebenarnya boleh boleh. Sebab bila kita jadi kaunselor sebenarnya kita ni dipanggil kita kena orang kata multifunction ataupun multitasking. Maknanya kita kena tahu kalau kita kat macam ni kita kena boleh jadi fleksibel. Kita kena jadi fleksibel dan kita fokus kepada matlamat apa yang kita nak capai. Namun kita kena tahu proses yang kita lakukan tu tak samalah. Tidak sama. Contoh kalau di sekolah dulu nak jadi warden. Boleh ke cikgu kaunselor jadi warden? Jawapan dia boleh, tapi dengan menggunakan pendekatan kaunselor lah. Okay? Dengan menggunakan pendekatan kaunselor. Okay? Jadi kita lebih berlembut, kadang-kadang kita lebih tegas, kita gunakan pendekatan kaunseling. Baik, jadi itu yang kita bincang semalam. Manager best tu, manager tapi pada masa sama dia juga berperanan sebagai kaunselor kan. Okay. Dan tidak pelik sebenarnya pelajar memang ada di setengah-setengah organisasi. Okay. Dia memang melihat bahawa pengurus juga dia berperanan sebagai kaunselor, iaitu membimbing, memberi nasihat, memberi konsultan kepada pelajar pekerja-pekerja yang baru. Dia sebenarnya kadang-kadang kaunselor ni dia tak semestinya ada jurusan kaunselor. Dia tak semestinya dia mesti ada pendidikan kaunselor, sebab kadang-kadang cikgu tengok ada juga kaunselor-kaunselor yang tak macam kaunselor, ada. Jadi jangan berbangga sangat dengan status kaunselor tu kalau kita tidak menyikapi kaunselor tu. Sebab cikgu lihat juga masa cikgu bekerja ada juga manager yang memang tak ada latar belakang kaunselor, tapi cara dia bercakap, cara dia bertingkah laku, dia ada macam karakter kaunselor tu. Dia memang orang kata dia ada personality tu. Jadi untuk nak mantapkan lagi, kita padukan dia dengan ilmu dan kemahiran kaunseling itulah. Okay, kita tengok internal model ni. Okay, kita tengok sikit yang welfare ni, welfare based model ni. Okay, dia ni biasa berlaku di syarikat-syarikat luar negara memang dah berkembang lah benda ni dengan local organisation. Jadi the organisation appoint a unit or group or staff to take care of the overall affair of the staff of the organisation. Maksudnya ada organisasi tu atau industri tu memang buka satu unit. Okay, dia buka satu unit, satu unit khas. Tapi dia tak panggil lah kaunselor, tapi dia kata lebih kepada dipanggil unit kebajikan. Okay. Biasanya dalam syarikat dikenali sebagai unit kebajikan sosial atau unit kebajikan ataupun unit perkhidmatan kebajikan sosial dan komuniti.
Ada juga lah macam-macam nama dia, tapi dia punya asas dia adalah menjaga hak ehwal dan kebajikan pekerja. Okay. However, later the counsellor took over the role of the welfare officer. Sebab kadang-kadang ada juga kaunselor yang pada masa sama dia juga berperanan sebagai pegawai kebajikan. Tak ada masalah lah, tak banyak lagi kan. Dan betul pun kaunselor ni macam kadang-kadang dilihat sebagai pegawai kebajikan. Kalau jadi MPP pun biasanya exco kebajikan ni dibagi kepada kaunselor. Kalau di sekolah-sekolah pun kalau hak ehwal sosial dan kebajikan pelajar pun dibagi pada kaunselor. Sebab anggapan mereka kaunselor ni lebih memahami kan. Memang benda itu terjadi. Nanti kalau kita pergi pun nanti kita tengok karakter kita pun biasanya dia akan tepak-tepakkan kepada kebajikan lah. Okay. They will perform according to the welfare-oriented model such as provide information, visit during illness, counselling service, consultancy, advocacy, legal counselling service and finance. Ini adalah antara tugas-tugas dalam welfare unit tu. Lawat lah, kalau sakit pergi melawat. Kalau ada ibu bapa meninggal ke, saudara mara kita buat lawatan. Sambil kita kutip-kutip derma, buat derma kilat, macam tu lah biasa yang kita berlaku. The organisation that have welfare employees such as JKM lah, seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, dia memang ada, dipanggil Pegawai Pembangunan Masyarakat. Kalau di JKM ada unit tu. Tapi JKM ada juga kaunselor, ada juga. Okay, advantages able to offer the wider range of intervention. Maksudnya kalau kelebihan kita kaunselor, tapi pada masa sama kita juga dilantik sebagai pegawai kebajikan, mana kita boleh mengembangkan sebenarnya kita punya perkhidmatan intervention lah. Sebab kadang-kadang bila kita nak buat intervensi ni, kita nak buat rawatan kepada kita punya klien, kadang-kadang dia perlukan satu pendekatan yang lebih meluas. Contoh macam ni, contoh dia datang kat kita, dia macam tak datang. Kita tengok dia punya performance tak bagus. Kehadiran dia kadang-kadang banyak MC, kadang-kadang tak lewat. So kita bagi dia pun tak cerita kat kita kan. Sebab kita pun tak tahu. Jadi tak semua orang bila dia rujuk, dia nak cerita semua benda. Tak semua macam tu. Okay, jadi kita baru pun bagi intervention. So intervention kita biasanya tak menyeluruh. Kita kata okay, lepas ni awak berazam untuk datang lebih awal. Tapi kita tak tahu apa punca sebenarnya. Sebab apa dia tak nak berkongsi. Tapi bila kita jadi pegawai kebajikan, kita baru tahu, kita pergi melawat kat rumah dia, rupanya dia menjaga anak OKU. Kan? Dah lah anak OKU. Lepas tu dia juga jaga mak dia juga pada yang sesama. Jadi kadang-kadang dia terpaksa kadang-kadang datang lewat untuk settlekan anak dia punya makanan dulu kan. Kadang-kadang ada yang masukkan susu dulu ke kan, tu ambil masa, dia tak boleh terus picit. Jadi bila kita faham benda ni, kita nampak secara kita menjadi pegawai kebajikan, kita pergi melawat rumah dia, jadi kita boleh nampak the broad wider range. Maksudnya kita boleh nampak daripada perspektif yang lebih luas. Jadi bila kita nampak perspektif yang lebih luas, kita cuba minta mungkin kita boleh joinkan dia, linkkan dia dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pusat zakat ke, ataupun penduduk setempat yang boleh membantu dia. Okey, ataupun kita masukkan anak dia, daftarkan anak dia OKU tu, ataupun yang lumpuh ataupun cerebral palsy. Sekarang ni tengok yang lumpuh yang tak boleh menguruskan diri, kepada pusat-pusat komuniti setempat yang boleh membantu supaya dia boleh bekerja dan supaya dia punya dia punya rezeki tu tak putus lah dengan sebab dia bekerja tadi tu. Jadi kita boleh buat lebih luas sebenarnya. Itu sebab ambillah kesempatan tu kan. Kalau katakan tak ada orang nak ambil kebajikan tu, kalau tak ada post tu, kita ambil lah supaya kaunselor ni nampak lebih berperanan. Okay, kaunselor tu akan nampak lebih berperanan. Okay, apa dia punya limitation? Welfare officer may play more of role than their actual duties. Ini biasalah. Bila jadi pegawai kebajikan, dia lebih banyak buat kerja-kerja kebajikan tu berbanding kerja asal dia, iaitu buat sesi kaunseling. Itu sebab kita nak balance benda ni, dia kena perlukan kadang-kadang mindset lah. Mindset, lepas tu dia perlu kadang-kadang, kalau istilah dia, sentiasa kena muhasabah balik ataupun kita kena recheck balik supaya kita boleh menyeimbangkan. Kadang-kadang terlalu banyak pergi lawatan rumah ke rumah, ada juga klien kita nak jumpa kita secara personal tak boleh sebab kita banyak buat kerja-kerja kebajikan. Macam-macam kerja-kerja kebajikan ni macam-macam lah, bagi makan macam pasal COVID ni, sediakan makan ke, pergi ke rumah, sediakan macam-macam yang kita boleh buat lah kalau kita kreatif kan. Jadi itu dia punya limitation dia ataupun batasan dia. So kita
akan lebih buat kerja-kerja kebajikan berbanding dengan actual duties kita as a counsellor. Kita tengok apakah kekuatan, apa dia punya kekuatan internal strength and weakness of the internal model ni. Dia punya strength dia constantly in touch the organizational culture. Maksudnya dia constantly akan dapat maklumat yang sentiasa up to date tentang culture. Dia faham budaya organisasi tu. Sebab satu organisasi tu budaya dia berbeza-beza. Itu sebab kita kena faham nature sesuatu organisasi tu atau industri tu macam mana. Kita kena belajar dan kita kena faham. So ambil masa untuk kita faham. Jangan pakai terjah aja. Bila masuk sini nak ubah dasar sana, ubah dasar sini kan. Tanpa kita tahu, jadi dia akan memakan diri. Dia akan memakan diri. Jadi perlu ada, kalau kita concept in touch with organizational culture ni, ini memberi maksud kita akan tahu, kita upgrade knowledge. Able to assess the diversity of the organizational system. Okay, able to assess the diversity of the organizational system. Maksudnya kita boleh menilai yang dipanggil kepelbagaian tu. Sebab kalau kita contoh kita bekerja di department hotel, yang hotel 5 bintang lah, biasanya dia banyak department. Ada housekeeping, ada waiter, ada banquet, ada bahagian florist, ada bahagian baju-baju. Jadi department ni sebenarnya dia banyak department kan. Banyak department, ada department database, ada department bahagian florist je. Jadi banyak department ni kalau kita tak ada kerja di situ, kita tak faham bahawa adanya diversity yang wujud. Sebab bila kita ada maklumat yang diversity ni, bila kita banyak maklumat, kita boleh bantu. Kita boleh bantu pekerja kita untuk mencari sumber dan kekuatan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah klien tu. Contoh kalau kerja di hotel lah, cikgu tengok ni department banquet, yang ni department housekeeping, yang ni department florist, yang ni department waiters, ada restoran, banyak department kadang-kadang kita kena berhubung dengan department ni. Kalau contoh kita nak dapatkan bunga, kita kena bincang dengan florist. Kalau kita nak dapatkan macam ni, kita kena bincang dengan department ni. Kalau ada telefon, ada housekeeping. Jadi ada yang berbagai banquet, banyak sangat department. Masa cikgu kerja dulu, kita bekerja dengan banyak department. Ada bahagian security kan. Jadi kalau kita faham diversity ni, kerja tu, jadi kita akan lebih boleh akses dan itu boleh menjadikan sebagai sumber. Kita boleh jadikan itu sebagai sumber dan kekuatan. Sumber dan kekuatan untuk klien kita membuat plan perancangan dalam menyelesaikan masalah dia. Okey, itu dia. Dan apa lagi kekuatan dia? Counsellor can access formal and informal organization structure. Jadi counsellor juga boleh, maksudnya macam ni tahu, formal dan informal ni maksudnya kadang-kadang kita boleh bergerak secara formal, kadang kita boleh jadi informal. Kalau kata kita daripada outsource kan, kita masuk ke tempat orang kan, kita kena formal saja, kita tak boleh informal. Contohnya kita datang situ memang semata-mata untuk kita beri perkhidmatan. Kita tak boleh minum kopi dengan orang, kita tak boleh macam sembang-sembang. Dan kadang-kadang kita dapat banyak maklumat daripada setting yang informal. Contohnya kita lepak kat kedai kopi kan. Kita buka kedai kopi lah, kita lepak kat dia punya restoran, dia punya kantin. Jadi dekat situ dia akan keluar isu-isu yang kita nampak perbincangan. Jadi kita boleh faham struktur tu. Contohnya kes melibatkan kita punya bos kan. Kenapa kita bergaji tak bayar, rupanya ada cerita-cerita lain. Bos kita ada kena tangkap dengan dia kena siasat dengan Badan Rasuah SPRM dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah. Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia kan, SPRM, dia kena ni. Jadi kita dengar cerita tu. Dan kita pergi sini pun kita dengar benda tu. Dan kebanyakan maklumat kadang-kadang banyak berlaku dalam informal setting tu, tak semuanya informal. Jadi kita kalau kita bekerja kat sana, kita boleh duduk kantin kat situ kan. Kita boleh lepak dengan kantin, kadang kita boleh buat kerja-kerja informal, contohnya ada gathering, macam contoh ada annual ke, kita boleh terlibat. Sebab dan kat situ kita boleh dapat maklumat. Okay. Then adapt the counselling work to the need of the organisation. Saya boleh adapt apa yang diperlukan oleh organisasi. Sebab kita tak ada, kadang-kadang kalau kita daripada konsultan, kita kadang-kadang terbawa dengan budaya konsultan kita tu. Lepas tu kita pergi ke organisasi tu, kita nak adapt tu. Dan tak semua orang boleh mengadaptasi, menyesuaikan keadaan tu dengan mudah. Tak semua orang tak semua orang. Ada orang dia ambil masa. Okay.
nak adapt satu situasi yang baru tu dia ambil masa. Ada orang ambil lambat. Tapi kalau kita dah memang kerja sana, kita mudah nak adapt lah. Adapt dengan counselling work, kerja-kerja, counselling kat situ. Dan yang seterusnya, apakah kekuatan apabila kita counselor yang memang in-house tu, iaitu kita akan jadi counselor yang lebih fleksibel. Fleksibel macam mana? Kadang-kadang kita boleh jadi sebagai sahabat, kadang-kadang kita boleh jadi macam manager, kadang-kadang kita boleh jadi macam counselor. Jadi kan lebih fleksibel kita tak stick dengan counselor je. Okey, contohlah kalau kamu kerja di syarikat tu, kadang-kadang pada masa sama ada contoh, ada dia open, ada pertandingan, contohnya ada persatuan, ada dua tempat cara kerja tu dia ada satu tau, dia ada tim kompang. Jadi bila kita masuk tim kompang tu, dia daripada banyak department. Department macam mana, department yang minat kompang masuk. Jadi ada satu ada department bar pun ada monkey bar, ada department banquet, department florist masuk, kita jumpa ataupun office by way manager kumpul untuk kita buat satu team kompang. Jadi kita as a counselor kita boleh join macam tu. Kalau kita minat contohnya minat berenang kan, kita boleh masuk team tu untuk masuk pertandingan berenang, ataupun ada lagi untuk main bola ke boleh masuk juga. Jadi kita boleh jadi flexible counselor. Tak adalah kerja counselor choose mata-mata counselor. Kita tak fleksibel, maksud kita tak join mana-mana aktiviti yang memang ada aktiviti-aktiviti sosial yang dilakukan dalam satu syarikat yang besar. Biasanya syarikat besar ni memang dia ada aktiviti sosial tu untuk merapatkan sesuatu hal lah. Okay. Itu yang kita katakan sebagai flexible counselor tu. Okay, jelas kat situ Lepas tu kita tengok pula apakah weaknesses Dia ada juga kekurangan Pertama, dia counselor maybe more subjective in the assessment made lah. Maknanya counselor ni dia lebih subjektif. Subjektif maksudnya dia boleh kadang-kadang terbawa-bawa andaian dia. Sebab dia lihat kadang-kadang contoh klien tu datang dan kita pun kenal klien ni macam mana. Jadi untuk counselor bagikan penilaian yang secara subjektif tu memang tinggi. Sebab kita akan menggunakan andaian-andaian kita berdasarkan apa yang kita lihat kepada klien tersebut. Ini biasa berlaku. Jadi kita tidak objektif. That's why penting tau kita adakan inventory tu. Inventory personality psychometry itu sangat penting supaya kita tidak memberikan satu assessment yang terlalu subjektif. Okay, subjektif itu penting. Tapi kalau terlalu subjektif, tidak didukung oleh satu sumber dan data, kadang-kadang penilaian kita bersifat bias. Dia akan bias sikit. Sebab apa? Human bias ni memang ada. Memang ada. Kita tak boleh nafikan benda tu. Walaupun kita as a counselor, human bias memang ada. Okay? Yang kedua, counselor are more easily rejected by any party. Maksudnya macam ni kita ni bila kita tahu kita counselor, lebih lagi kita ni terlibat dengan exit policy. Okay? Nanti ada sahabat kita yang bincang tentang exit policy. Jadi untuk kita ditolak, di reject tu memang tinggi. Counselor datang. Dia nilai reject kawan aku dulu dah laporan dia. Jadi kadang-kadang kita disisihkan, kita dipulau disebabkan keputusan yang kita lakukan. Mungkin disebabkan memang itu untuk tanggungjawab kita ataupun kesilapan kita. Sebab kadang-kadang kita nak dapatkan perhatian ataupun pujian daripada bos, kita buat apa kehendak bos. Tapi anak-anak subordinate atau pekerja-pekerja lain tak apa-apa selesa dengan tindakan kita. Okay? Jadi untuk di reject itu memang tinggi dengan pihak mana-mana pihak. Dan yang ketiga, counselor is used as a resource to know something from the employee by the management. Ada juga kita kata macam ni ada juga kaunselor ni dipergunakan oleh pihak pengurusan sebagai mata dan telinga orang pengurusan. Kadang-kadang kita ni macam, minta maaf, ada istilah kita gunakan ni adalah macam contoh kita macam lembu ditarik hidung lah. Okey, jadi mata-mata pula. Jadi macam ini tak bagus lah kan. Ni macam tak bagus, kita dipergunakan. Bukan kita digunakan untuk kebaikan, tapi kita dipergunakan untuk kepentingan peribadi. Ini tak bagus. Contohnya ada manager tak suka dengan seseorang tu. Biasa kan dalam kerja ni bukan semua kita suka kan. Jadi dia gunakan kaunselor kata awak cari kesalahan dia untuk saya nak jatuhkan dia. Ada juga isu jadi macam tu. Jadi ini unethical and malpractice. Ada juga. Dan kadang-kadang kalau kaunselor tu tersepit, dia juga boleh dia merelakan diri dia untuk dipergunakan. Ini sangat kena berhati-hatilah. Jadi kita kena sentiasa muhasabah dan kena tengok balik kita punya guidelines tu. Apa yang kita perlu lakukan mengikut child manager.
And then yang seterusnya adalah counsellor may be set aside by others lah. Counsellor ni kadang-kadang dia dipulaukan lah macam tadi lah, ditolak, ataupun kadang-kadang dia macam orang tak apa suka dia ada, sebab dia akan, orang akan lihat counsellor ni macam suka mencari kesalahan orang. Itu yang bahaya tu. Jadi bila kita duduk dengan parti, kita biasanya tidak digemari oleh rakan-rakan sekerja sebab dia punya stigma tu lah kepada kita. And then yang paling sukar sekali bila kita berada dalam internal, iaitu more difficult to maintain confidentiality. Maksudnya kita nak sukar untuk kita nak kekalkan kerahsiaan tu. Kadang-kadang kita berborak, kadang terkeluar. Bukan sengaja pun, kadang-kadang tak sengaja benda itu terkeluar. Jadi kita sudah melanggar satu etika yang sebenarnya itulah etika yang paling banyak-banyak etika, itulah etika kita jaga, iaitu etika kerahsiaan. Jadi kadang-kadang dia bukan sengaja, kadang-kadang yang sengaja tu itu lebih teruk lah, tapi ada juga yang tak sengaja cakap. Okay, itu yang kena berhati-hati. Okay, boleh setakat ni ada soalan? Ada soalan setakat ni untuk pelajar-pelajar ke sebelum kita masuk kepada external based counselling? So setakat ni jelas ke? Boleh faham ke? Okay, pelajar boleh ada soal jelas ke dengan internal ni? Jelas, Doktor. Okay, yang lain macam mana? Okay, so kita sambung lagi external Okay. So kita pergi pula kepada external based counselling lah, iaitu dipanggil sebagai external lah, luaran, model luaran. Okay. Yang ni kan ada kita mudah nak faham, dia dibayar secara kontrak lah, ataupun dibayar untuk macam dibayar secara kontrak ataupun secara counselor panel lah. Dipanggil, contoh informal consultancy biasanya digunakan oleh PMP lah. Untuk PMP ni apa dia macam EAP PMP bahasa Melayu lah, program membantu pekerja PMP. Maknanya organisasi tu belajar, organisasi tu the council has the goals identified of expert who are dating from outside the university or public agency. Maksudnya council tu ada kepakaran dan dia dengan kepakaran itu syarikat tu melantik dia untuk menjadi, tapi dibayar secara kontrak lah. Dibayar secara kontrak. Kalau ada je perkhidmatan, dibayar lah. Biasa dia akan buat macam tu. Jadi the counsellor work closely with the organisation, explain with the workplace situation and with priority worker interest lah. Jadi counsellor bekerjasama dengan organisasi, berpengalaman dengan situasi tempat kerja akan mengutamakan kepentingan pekerja. Counsellor, so the counsellor can address many issue and various issue versus internal consultant. Jadi dia akan ambil isu-isu yang consultant. External consultant may use a large number of counsellor. Akan menggunakan bilangan kaunselor yang ramai lah. Contoh dia akan gunakan kaunselor yang ramai dan external consultant help internal worker make decision about the tendency they are most interested in. Baik, dia ada satu situasi tau macam ni tau. Contohnya dia ada macam satu syarikat dia macam merge lah, merge. Satu macam syarikat dia akan merge. Contoh kita bagi contoh, syarikat Proton akan merge dengan Pro 2 untuk jadi per 3 lah. Contoh lah. Jadi kan budaya syarikat Proton mungkin berbeza dengan budaya kerja dalam syarikat Pro 2 tu. Tapi walaupun perkhidmatan mereka sama, iaitu pembuatan automobil, tapi mungkin ada budaya-budaya yang berbeza. Jadi syarikat yang dilantik, organisasi tu bila merge ni, jadi mesti dia dah lantik dah siapa CEO yang akan bertanggungjawab. So mungkin dia lantik CEO tu, mungkin dia ambil CEO daripada Pro 2 untuk jadi CEO lah. So timbalan CEO daripada Proton, contoh kan. Lepas tu bila merge macam ni, satu isu yang biasa berlaku adalah bagaimana nak jadikan bekerja sebagai teamwork antara daripada organisasi, daripada industri Proton tadi dengan Pro 2 tadi tu. So mereka dah merge kan jadi satu, jadi per 3 kan.
atau apa. Prodo dengan Proto gabung jadi Power Rangers. Contoh jadi Power Rangers. So bila jadi Power Rangers tu, mereka nak macam ni. Mereka nak supaya pekerja itu dapat juga bekerjasama untuk menghasilkan produktiviti. So kita syarikat yang sekarang ni dah jadi semakin besar sebab kita merge, kita bergabung. Isu yang biasa berlaku adalah wujudnya prasangka dan prejudis antara pekerja tu. Okey, akan wujud cara penjara, yang ni nak akan jaga tim dia, yang ni nak jaga tim dia, masing-masing akan wujud. Itu biasa berlaku. Jadi biasanya kalau terjadi begini, pihak atasan, manajemen akan melantik satu konsultan ataupun yang ada base psikologi kaunseling untuk kita cari kata sepakat dan kita buat satu aktiviti ataupun pembantu pekerja agar mereka dapat bekerjasama. Ini biasa berlaku pada syarikat. Jadi kaunselor masa tu memainkan peranan dan kita tak boleh guna seorang kaunselor saja. Jadi konsultan tu kena lantik ramai kaunselor-kaunselor yang lain untuk dia fikirkan apakah aktiviti ataupun latihan yang penting untuk mereka tu dapat bersatu padu atau bekerjasama dalam satu pasukan. Okay, ini biasa kita akan lantik eksternal lah. Mungkin dia akan bayar dalam program ke dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan tu konsultan tu dilantik, yang mana konsultan itu terdiri daripada konselor-konselor yang terlatih lah ataupun yang berkaitan dengan itu. Jadi mereka gabung untuk buat satu program, macam mana kita nak buat satu program yang dapat menyatukan mereka. Ini biasa berlaku kalau syarikat-syarikat yang merge lah. Dulu pun ada berlaku tau, masa cikgu di sekolah dulu. Dia isu dia macam ni tau, pelajar tau. Dia ada rasa macam siapa lebih hebat. Dia macam tu lah, dia biasa je. Masa dulu cikgu di MRSM, masa di MRSM FEDA, dia ada satu puak perintis tau. Dia panggil yang ini adalah piano punya pelajar perintis. Jadi masa MRSM tertubuh tu, jadi pelajar-pelajar daripada FEDA, anak-anak FEDA yang rasa dapat A, 5A, so dia serap masuk ke dalam tingkatan 1 tu. Jadi dia masuk ke tingkatan 1. Jadi daripada tingkatan 1 tu, dia masuk ke tingkatan 2. Kan, lepas masuk ke tingkatan 1, jadi yang tingkatan 2 tu akan jadi perintis. So masuk ke tingkatan 3. Bila masuk tingkatan 3 ni, lepas tu MRSM tu buka kepada Form 4 dan Form 5. Jadi Form 4 ni, kebanyakan Form 4 yang masuk tu, kebanyakan yang masuk MRSM FEDA tu bukan anak FEDA, tetapi kebanyakan bukan daripada anak FEDA. Dan bila dia orang masuk Form 4, jadi mereka jadi senior. Apa tak? Form 4 ni jadi senior. Jadi Form 3 ni perintis. Dia orang rasa ni FEDA mak bapak dia yang punya. Jadi dia rasa MRSM FEDA tu atas titik peluh mak bapak dia. Jadi Form 3 ni adalah perintis. Lepas tu bila ada Form 3, ada masuk Form 4, dan Form 4 ni rasa dia senior. Dia senior. So apa kita nak dengar cakap junior? Kita kan senior Form 4. Kan? Lepas tu Form 4 ni pula, dia datang daripada pelbagai latar belakang. Dan kebanyakan mereka ni datang daripada bandar. Sebab masa FEDA tu kalau kamu tengok, dia dekat dengan Kuala Lumpur kan, Sungai. Itu 1 jam je dekat dengan Sungai. Jadi kebanyakan anak-anak selain daripada hantar Kuala Lumpur baru, dia akan hantar ke MSM FEDA. Sebab pada ketika itu FEDA ni fasiliti dia memang yang terbaru lah, memang baru. Dia punya dia kuliah pun cantik. Besar cikgu bekerja satu. Memang banyak kemudahan. Dan dia ada bajet. Jadi banyak anak-anak yang daripada Kuala Lumpur, yang daripada bandar lah, yang daripada Kuala Lumpur, daripada Negeri Sembilan, Melaka, banyak masuk situ. Jadi budaya tu dah clash tau. Budaya tu dah clash. Jadi cikgu mengadu dan juga warden juga mengadu pada unit counselling. Dia kata macam mana kita nak buat satu aktiviti supaya Form 3 dan Form 4 ni boleh combine. Sebab bila Form 3 buat program, Form 4 tak datang. Bila Form 4 buat program, Form 3 tak datang. Lepas tu ada kes bully lah macam-macam lah. Sebab dan bila cikgu letak saja satu papan ni, satu macam kertas untuk luar perasaan, cikgu boleh nampak Form 4 bergaduh dengan Form 5 tu ditulis kat situ. Okay, cakap kau ni macam ni lah, macam ni. Cikgu letak satu papan tu untuk luahkan perasaan. Cikgu nampak mereka bergaduh. Sebab dulu kita tak ada platform Facebook, kita tak ada sangat platform tu, kita tak dibenarkan masa dulu di MRSM tu. Jadi cikgu tengok diorang bergaduh dalam tu tulis-tulis. Macam bagus lah kan. Jadi Form 4, Form 3 ni dia gaduh. Antara salah yang Form 3 rasa dia perintis, yang Form 4 rasa dia senior. Jadi kita pun buat satu program yang kita nak menyatukan. Dan dia mengambil masa lah, dia bukan mudah. Dia ambil masa. Jadi kita pun jemput konselor-konselor yang lain daripada sekolah-sekolah lain sebab seorang tak boleh. Jadi cikgu dan kawan cikgu tu panggil konselor-konselor yang lain, kita buat satu program lah. Untuk buat. Ini biasa berlaku kepada syarikat-syarikat yang merge lah. Sebab masing-masing akan rasa aku lebih layak, aku lebih bagus. Jadi susahlah nak merge kan. Ini biasa berlaku kepada syarikat. Ada juga syarikat yang memang dia mendapat tender baru untuk multitasking. Contohnya satu syarikat kecil,
tiba-tiba dapat tender baru daripada kerajaan untuk membuat satu projek. Jadi bila dia buat satu projek, dia perlukan kemahiran tertentu untuk pekerja dia. Jadi bila dia perlukan kemahiran tertentu untuk pekerja dia, untuk membuat adaptasi untuk pekerja dia, dia perlukan juga konsultan untuk bantu. Sebab dia perlukan kerja dia dulu, pekerja dia mungkin buat satu kerja. Sekarang ni bila dia dapat satu tender daripada kerajaan atau tender daripada mana-mana untuk mengembangkan dia punya syarikat, jadi dia perlu ada kemahiran yang lain. Dan kemahiran lain ini memerlukan latihan kepada sumber dipanggil manpower dia ataupun sumber manusia dia. Jadi yang ini pun perlu diberikan oleh maksudnya dibayar kepada, di-outsourcekan kepada konsul-konsul atau konsultan untuk membantu pekerja dia. Biasa dia akan ambil external konsultan yang terdiri daripada kaunseling ataupun yang mereka yang ada daripada pihak-pihak yang psikologi dan kaunseling tu. Jadi you nampak tak? Okay? Bagaimana eksternal tu dia berjalan. Okay, kita tengok apakah bentuk-bentuk keluaran. Dan dia memang banyak dilakukan kebanyakan organisasi dan outsource ni seperti ni lah, PMP dan EAP lah. Independent Counselling Service maksudnya kat situ counselling tu berdiri independent, dia tidak bergantung kepada syarikat tu. Contoh macam ni lah kalau kita tengok. Tengok yang ni ni kaunselor, dia timbangan klien tapi organisasi. Maksudnya kaunselor tidak termasuk sekali dalam ni. So konsultan ni daripada syarikat luar yang dibayar. Okay, secara kontrak lah, biasanya tak tetap, biasa secara kontrak. Nowadays, the model of external counselling service is evolving as organisation can make choice for better service and sustainability. Suitability to the needs of the organisation. Maksudnya, hari ni kita tengok model ni banyak juga digunakan kepada organisasi dan dia dikatakan sebagai satu yang servis yang baik dan suitable kepada sistem organisasi. Okey, yang mana sebenarnya dia tidak adalah fokus kepada counselling sangat, tapi kadang-kadang perlu juga perkhidmatan counselling, jadi dia ambil konsultan panel daripada luar lah untuk membantu. Okay. Kita tengok apa kekuatan dia, kekuatan dan kelemahan dia. Okey, dia punya kekuatan not involved with organizational politik. Kita tak terlibatlah dengan politik organisasi. So organisasi dia ada politik dia. Okey. Dia memang ada politik. Kita tak boleh nafikan lah kat mana-mana ada politik dia. Dia panggil marketing cantah-mencantah tu kadang memang wujud. Sebab apa? Dia tak serasi dengan orang ni, dia tak nak orang tu naik jadi ketua. Sebab nanti bila jadi ketua, dia ada macam ni tak setuju sana, tu tak setuju Jadi itu sebab bila kita nak lantik seorang ketua, kalau boleh jangan kita lantiklah ketua yang memang dia kalau boleh dia neutral lah. Tapi memang susah tapi neutral. Sebab bila dia ada kepentingan, dia akan bawa orang dia. So bila dia bawa orang dia, orang lain akan rasa macam tak selesa. Jadi kita nak lantik ketua ni biar ketua yang memang dia beri fokus kepada semua orang. Dia tak ada macam blok ni. Okay, nanti dia akan wujudnya perselisihan. Itu tak bagus lah. Jadi kaunselor dia kena lebih kerja keras sikit. Jadi kalau katakan kaunselor itu outsource. Jadi salah satu benda yang selamat dia tak terlibat dengan politik organisasi. Politik ni bukan maksudnya PAS, bukan masuk UMNO, bukan DAP, bukan. Politik organisasi ni maksudnya dia ada politik dia. Maksudnya dia ni sokong orang ni ke, dia sokong orang ni ke. Jadi dia tak terlibatlah dengan politik. Can challenge the issue and interest that the organization have been taken advantage. Maksudnya kita boleh ambil itu kepentingan dan can offer service such as counselling. Okay, dalam konsultan tu kita boleh juga tawarkan counselling dan dia boleh jadi perkhidmatan tu secara lebih luas. Maksud lebih luas kat sini bukan saja dia boleh buat sesi counselling tapi dia juga boleh buat ceramah. Dia memang dia berguna betul-betul lah syarikat tu memang gunakan dia untuk buat latihan, untuk buat sistem perundingan, ada buat khusus-khusus. Contohnya ada juga konsultan yang dilantik tu, dia bukan saja buat sesi counselling tapi juga dia buat latihan tentang bagaimana nak buat berunding, komunikasi yang berkesan, teknik berunding. Jadi dia akan menyebabkan kaunselor ini banyak juga dia tanggungjawab dia lebih meluas skop dia. Can offer different counselor according to expertise lah and background and skill. Okay, kita kena dia macam ni tau yang ni. Ada setengah kaunselor dia ada kepakaran di bidang berbeza-beza. Macam cikgu, bidang cikgu berbeza dengan bidang kaunselor lain. Jadi kita boleh fokus kepakaran kaunselor itu.
Tapi kalau organisasi, kalau kita masuk dalam organisasi, kalau kata organisasi lantik, contoh lantik Afif lah kan. Afif jadi kaunselor dasar syarikat tu. Jadi dia tak ada Afif mungkin kepakaran Afif dalam bidang contohnya dalam counselling, dia pegang teori Adler contoh kan. Jadi bila masuk organisasi tu, itu je lah kepakaran yang ada. Jadi bila kita tak ada kepakaran, kita terpaksa panggil orang luar. Tapi kalau dia pakai outsource, kita kena tengok okey, dia ada pilihan, syarikat tu ada pilihan. Kalau katakan dia nak bagi train tentang berkaitan dengan team building, dia akan lantik kaunselor yang memang ada pakar bidang tu. Kalau dia nak lantik mereka yang berkaitan dengan mental health issue, jadi dia memang fokus kepada kaunselor yang memang bidang tu, kepakaran dia adalah mental health. Kalau dia nak cari berkaitan dengan masalah kekeluargaan, jadi dia akan bayar gaji ataupun dia cuba lantik mengikut kepakaran kaunselor tu. Jadi dia akan lantik kaunselor yang ada kepakaran dalam bidang family counselling. Nampak kat situ, itu kelebihan dia bila kita guna external. Tapi kalau dah kata kita dah lantik seorang kaunselor tu bekerja kat situ, dia kepakaran dia tak akan sama. Manusia ni tak boleh, bukanlah maksud tak boleh, jarang mempunyai kepakaran banyak bidang kan. Jarang banyak kepakaran bidang. Jadi dia tak ada pilihan. Jadi bila dia buat program macam tu je lah. Dia akan putar kat situ je. That's why kaunselor tu memang kena banyak networking. Kena banyak ilmu supaya kita boleh memberikan perkhidmatan sesuai dengan isu dan masalah yang berlaku di organisasi tu. Ada orang masalah keluarga kan, sebab kerja tak tentu hala kan, ikut tak shift, jadi kadang-kadang family terabai. Jadi bila family terabai, tak boleh nak fokus, jadi perlukan juga family counselling tu. And then organisation are not responsible for malpractice counselor in their role as a counselor. Ini yang biasa sangat lah. Kalau kita lantik counselor panel ni, kalau kita ada syarikat, kita lantik syarikat counselor panel sebab kita tak tanggungjawab dengan dia. Okay, kalau kata dia malpractice ke, dia ambil rasuah ke, itu dengan dia. Kita tak terikat. Sebab kita memang tak ada perjanjian tu pun dengan dia. Tapi kalau syarikat tu, kalau kaunselor tu memang kerja dengan kita, kita terikat. Kita terikat dengan kalau kaunselor tu buat isu-isu yang etika, contoh berkaitan isu integriti lah sekarang ni kan, ambil rasuah kan. Itu isu yang common berlaku di organisasi. Jadi kita, kalau dia bekerja dengan kita bayar gaji di bulanan, kita ada komitmen tu kalau kita as a boss. Tapi kalau dia luar, kita tak terikat. Jadi syarikat selamat lah kalau kata kaunselor tu malpractice. Okay, malpractice dia langgar etika lah, macam-macam Okay, ada juga kelemahan dia, probably not flexible with what the organisation offer and is required. Okay, kadang-kadang kita suruh buat lain, dia faham lain. Kan, sebab nak memahami satu budaya ni dia bukan ambil masa 1 atau 2 hari, dia ambil masa yang panjang, masa yang lama. Dia tak faham. Kita cakap lain, kita buas lah. You as a leader, you as a CEO kan, you hasrat ni macam ni. Tapi konsultan tu faham lain. Dia faham lain. Dan pendekatan dia pun tak seperti kita harapkan. Ini biasa berlaku. Tapi dah bayar kan? Dah bayar. Ataupun kita buat perjanjian, tapi dah berlaku benda tu. Jadi kita biasa berlaku kepada konsultan atau kaunselor yang kita ambil secara panel ni. Okay, yang kedua, dia lebih kepada business oriented lah kan. Business oriented ni lebih kepada perniagaan semata-mata lah, kadang-kadang nak keuntungan. Okay, apa yang syarikat nak. Jadi kadang-kadang humanistik tu kurang sikit sebab dia fokus kepada perniagaan. Jadi yang penting nampak macam cantik di luar tapi sebenarnya di dalam tidak, sebab dia lebih kepada business oriented. And then the counselor will always be considered an outsider by organization employee. Jadi kaunselor ni dia dianggap sebagai orang luar tau. Yang sebenarnya dia tak faham pun sebenarnya apa yang terjadi dalam kita syarikat sebab dia orang luar. Jadi pekerja ni kadang-kadang dia menganggap, ada setengah pekerja yang menganggap kaunselor ni dia sekadar datang dan pergi. Okay? Datang dan pergi. Jadi kalau kita jumpa pun tak apalah, kita berkongsi cerita lah, untuk dia faham tak ada. Jadi dia anggap macam kaunselor ni sebagai angin lalu je lah. Okay, bolehlah dengar kan masalah, tapi untuk nak harap pada kaunselor tu
untuk menyelesaikan masalah, dia tidak begitu berharap. Jadi kita dianggap sebagai orang luar. Okay? Yang seterusnya, yang keempat, the counselor may not be able to train the organization system with the intended counseling approach lah. Jadi kadang-kadang berlaku juga kaunselor yang kadang-kadang inginkan macam ni. Tapi disebabkan kita tak faham culture, syarikat atau organisasi tu, jadi dia rasa tak boleh, tak match, susah lah kan. Sebab ada organisasi kan dia macam tak faham. Yang dia faham, syarikat mesti untung. Okey, syarikat mesti untung. Jadi kaunselor datang, okey, bagi sesi kaunseling. Tapi pelajar dia tengok kita dah katakan kita ni adalah kaunselor panel lah. Satu syarikat lantik kita, satu syarikat Petronas lantik kita. So kita konsult lah, kita counselling seorang, kita punya klien dalam syarikat Petronas ni dia mengalami mental health problem. Bila kita diagnose kita buat sesi dengan dia, kita mendapati bahawa dia ni burn out tau, terlalu banyak kerja. Jadi kadang-kadang dia tak boleh nak fokus, dia punya life tu unbalance. Maksudnya kehidupan dia dah tak lagi, orang kata balance lah. Dia tak balance dah. Jadi bila kehidupan dia dah tak balance, jadi dia macam mengalami mental health lah. Dia dengar bisikan-bisikan, jadi dia dah mula ada masalah, kecelakaan mental lah, syawal minda. Jadi sebenarnya itu berkaitan sebenarnya dengan situasi kerja dekat situ. Yang mana situasi kerja tu tidak mesra. Maksudnya bekerja fokus kerja semata-mata. Sepatutnya buatlah suatu something yang boleh menggedarkan staff kat sana. Tapi kadang-kadang organisasi tak nak dengar benda tu. Dia nak you settlekan masalah pekerja saya ni supaya dia boleh perform well. Tapi kita bolehlah bagi. Kita boleh bagi dalam sejam, 2 jam kita bagi sponsor counseling kepada klien. Tapi bila dia masuk persekitaran tu dan organisasi pun tak nak mengubah persekitaran tu, jadi tak banyak membantu klien kita. Tak banyak membantu klien kita untuk membantu kesihatan mental dia. Jadi banyak berlaku sebenarnya dan tu kadang-kadang banyak ada yang bunuh diri kan. Jadi bila kaunselor masuk kerja dia tak boleh dapat banyak membantu sebab dia perlukan sebenarnya kerjasama antara dua pihak. Jadi bila organisasi tu bayar kita, dia nak harap semua settle. Okay? Everything is okay after this. I cannot do like that because they have a process. Because it's a process, they need a time. Kita perlukan masa. Tadi organisasi tak fikir macam tu. Organisasi ingat sebab dia business oriented kan. I bayar kat you buat apa yang I nak. Tapi sebenarnya sesi kaunseling tu tidak macam tu. Kan dia perlukan kadang-kadang mengubah situasi kerja tu. Organisasi tu juga kadang-kadang kena berubah. Okay. Macam mana you buat komunikasi, macam mana you wujudkan perciptaan kerja tu yang nampak lebih mesra, lebih harmoni kan. Tapi tak wujud. Itu biasa berlaku. Okay. Okay. Jadi kita masuk dan ada mas. Okey, setakat ni ada tak persoalan? Oh, Khairah ada di talian? Khairah ada di talian? Ya, saya doktor. Okey. So, cikgu nak tanya awak katakan kalau kamu jadi seorang manager kan ataupun CEO satu syarikat, Khairah rasa mana lebih Khairah prefer? Nak ambil internal punya model ataupun external? Saya rasa saya nak ambil internal doktor. Kenapa awak pilih internal? Sebab internal ni dia punya program dia lebih dekat dengan pekerja. So bagi saya lebih senang lah untuk bantu pekerja untuk meningkatkan produktiviti dia orang. Tapi kalau macam katakan kan, awak tengok unit counselling ni tak ada menyumbang apa-apa pun dalam meningkatkan awak punya perkhidmatan jualan tu. Contohnya kita kan Khairah nak buka syarikat apa kalau ada rezeki? Ada rezeki nanti nak buka syarikat apa? Macam mana? Khairah nak buka apa? Syarikat apa nanti bila ada rezeki, syarikat apa yang Khairah nak buka? Saya rasanya saya nak buka syarikat syarikat apa syarikat yang lebih kepada nak bagi peluang ke orang-orang tu.
Nak lebih Contoh? utamakan apa so orang yang tak ada kerja, orang yang tak ada pendidikan yang tinggi macam tu. Saya buka peluang pekerjaan lah. Mm-mm. Itu jadi badan lah, badan orang tengah. Lebih kurang. So, itu lebih kurang kan. Jadi peranan kaunselor, macam apa peranan kaunselor kat syarikat awak nampak? Um, peranan saya mungkin saya akan bantulah dia orang dari segi apa yang dia orang apa masalah dia orang sepanjang semasa tu ke, ataupun mungkin saya boleh bantu dia orang apa tu cari kerja di tempat lain ke. Saya boleh explore lah diri dia orang tu. Maksudnya kamu buat syarikat konsultan yang orang kata macam job seek jugalah ni. Okay. Hmm. Okay. Sebab 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 kan doktor sekarang kan masih ada bukan student, orang-orang yang tak dapat bersekolah kan. Orang yang tak ada lepas SPM macam tu. So saya rasa saya lebih prefer untuk yang tu je lah. jadi kat situ kita nampak peranan kaunselor sangat penting lah sebab dia boleh buat ujian dan tu bagi bimbingan kaunseling kerjaya. Okay, thank you. Kita nak dengar Amani. Amani Idris ada? Amani Idris. Amani ada di talian? Ada. Amani. Ya. Kalau Amani ada syarikat lah. Kalau Amani bukan syarikat, Amani prefer mana? Nak ada internal model ke external model untuk unit counselling? Saya prefer internal. Okay, kenapa awak milih internal? Saya rasa yang tu lebih macam Khaira cakap tadi juga, lebih dekat dengan apa ni, kerja dalam tu lah. So kita lebih faham kerja-pekerja tu. Ada tak isu nanti Amani rasa kaunselor tu akan di reject? Mungkin ada. Tapi kalau macam kaunselor tu pandai nak handle benda tu, mungkin benda tu tak apa nama ni, dia tak terlampau tu lah. Maksudnya untuk di reject tu mungkin sikit je. Maknanya dia maksudnya dia kena ada persediaan awal lah. Okay. Kita dengar daripada lelaki lah pula. Akmal Ahmad. Akmal ada di talian? Ada cikgu. Okey Akmal kalau ada syarikat, kata syarikat apa yang Akmal nak buka? Syarikat apa nak buka? Ha. Mungkin syarikat kepada ni cikgu, mungkin saya mau kepada macam cikgu cakap macam mana budak sekolah amalan SIM tu kan, setengah tu ada macam dia orang persepsi lah, mungkin untuk remaja lah doktor. Cakap. Maknanya awak nak buka syarikat yang berkaitan dengan remaja, macam mana tu? Maksudnya mungkin dia orang setengah tu tak tahu hala tuju lah macam mana nak kan. Setengah tu mungkin lebih kepada kerjaya tu. Macam konsultan jugalah ni kan. Yalah macam kalau kaunselor dia akan nampak macam tu lah kan. Jadi kalau syarikat konsultan awak rasa kalau awak jadi kaunselor, awak suka kerja di satu organisasi ataupun awak nak macam jadi panel je kepada satu syarikat? Katalah awak bukan konsultan kan. Awak lebih prefer nak kerja dengan syarikat yang besar lah, SMDB, Petronas, ExxonMobil. Awak lebih prefer nak kerja secara internal atau eksternal? Eksternal ni macamnya dia panggil awak secara panel lah. Macam mana awak prefer macam mana? Mungkin saya macam lebih kepada syarikat awak doktor, SMDB ke Petronas tu. Oh, maknanya awak lebih prefer jadi internal lah? Ya, internal. Internal lah. Sebab apa awak memilih internal daripada eksternal? Sebab internal ni terikat tau. Dia terikat dengan polisi syarikat tu. Kalau macam eksternal, kita yang membawa perkhidmatan tu, kita bebas. Kalau macam internal, kita tak pasti ikut organisasi tu. Mungkin saya lebih kepada untuk dengan ni lah, latihan tu. Macam saya kurang kepada sesi. Macam saya kepada latihan lah, bagi latihan. Oh, maknanya kalau kata Akmal lebih prefer buat latihan lah. Ya. Macam program-program. Okay, itu salah satu juga tugas yang dilakukan oleh kaunselor. Okay, good.
Okay, kita dengar daripada perempuan lagi tadi perempuan ramai kan. Fatin Nabila ada? Fatin Nabila. Fatin ada Fatin? Ya, cikgu. Ya, okay, Fatin macam mana? Prefer kalau ada syarikat ataupun bekerja sebagai kaunselor, awak lebih suka internal atau eksternal? Saya pun suka internal juga. Sebab apa ya? Sebab kalau kata saya kaunselor di organisasi tu, kita mesti dah tahu selok-belok organisasi tu dari segi matlamat dia apa semua tu. So kita dah boleh profit untuk tolong dia pekerja in case dia kat kita minta tolong apa semua tu macam tu. Kita tahu budaya dia lah kan. Okey, ada tak dekat sini yang memang kalau boleh dia nak external, maksudnya dia nak jadi counsel panel. Ada tak kat sini kawan-kawan kita? Boleh tak berkongsi? Ada tak siapa? Ada cikgu. Siapa Siapa nama? Zul. Zul Hamidi. Zul Hamidi, kenapa awak memilih untuk dapat counsel panel? Sebab saya pilih, sebab kebanyakan yang pilih internal, saya pilih external sebab yang pertama skop masa kerja tu kalau external ni kata singkat. Contoh kalau macam kita saya as a panel, contoh company saya dah panggil lah, takkan dia akan panggil dan contoh dalam sehari. So skop kerja saya dalam sehari je, dan esoknya mungkin company lain akan panggil. So itu antara salah satulah. Yang kedua, maksudnya fleksibel dari segi time lah kan? Yes, fleksibel tu. Dan untuk dan apa ni, kalau bagi saya kalau external ni lagi mudah berbanding dengan internal, sebab internal kita kita as a counselor di internal company, kita kena follow up dengan klien tu sendiri daripada awal sesi sampai akhir sesi. Tapi kalau external ni kita buat sehari program yang kata beri manfaat yang ataupun impak yang tinggi terus kepada apa ni company tu, which is client tu sendiri. Yang mana kita buat hari tu je kita bagi yang terbaik yang kita ada. All out lah kan? All out tu. Dan dia tak perlu berpanjangan lah. So komitmen kita pun kurang dekat situ lah. Ya, cikgu. Lagi apa yang awak nampak kelebihan eksternal ni? External, masuk cikgu. Dia sebab dia bayar secara lamsam kan? Ya, betul cikgu. Sebab dia bayar by, sebab saya pun ada join as a perunding juga dengan konsultan. Bayaran dia orang pun memang kata masuk lah. Tapi bukan itu yang utama, tapi yang kata kita nak bantu orang tu. Sebab bila kita external ni, contoh kalau external kita buat program dalam sehari kan. So kita nampak perubahan daripada awal pagi tu, kita tengok contohlah kalau pelajar kita tengok dia mula-mula dia macam tak nak join, reluctant dalam program-program tu. Bila last akhir tu kita nampak dia orang lebih bersemangat. Dia orang, kita nampak terus perubahan dia tu. Itu kelebihan kalau bagi pendapat saya external ni. Jadi kalau lagi external ni, kalau kita tengok kita banyak improve syarikat ni dia punya budaya berbeza, syarikat ni budaya berbeza kan. Cuma kerja dia agak fleksibel. Cuma itulah external dia lebih business oriented, tapi dia bergantung pada individu sebenarnya. Ya, ada pada individu. Ada individu yang memang prefer untuk external macam counsel panel. Okey, itu pendapat Zul Hamidi lah. Ada pendapat yang lain? Silakan. Supaya pembelajar kita lebih faham Jadi ni external, ni internal. Okey, siapa lagi yang prefer nak ambil external? Kalau Zul Hamidi, okay, dia nampak dekat situ dia ada komitmen dari segi time, fleksibel. Yang lain ada tak pandangan lain? Silakan kalau nak berkongsi. Saya dengan Syed lah. Syed ada di talian, Syed. Syed ada, Syed? Syed ke mana Syed?
Okay, kita dengan Wano Soleha. Wano Soleha ada Italian? Ada cikgu. Okay, Soleha. Soleha macam mana? Soleha prefer external ataupun internal? Kalau saya mungkin external kot. Apa yang mendorong Soleha memilih external? Sebab saya mungkin tak boleh bekerja dalam satu masa. Jadi kalau macam untuk external kan kita bebas just kalau ada syarikat terpanggil kita just pergi buat program ke dekat syarikat tu. Faham. Buat Syarikat salah dengan masa kan? Okay. So external pilihan ya. Tengoklah ada external, internet tak ada, mana yang baik lah. Cuma kita tengok kepada keperluan ya. Okey pelajar. Okey, bagus Soleha. Terima kasih kepada yang berkongsi. Saya rasa tak ramai yang masuk hari ni 44 je. Yang lain gimana? Nanti Aiman check balik sebab tengok ramai yang tak datang ni. Yang lain, diorang ada program PRS punya dengan pemata. Oh, okey. Okey, so itu yang kita bincang. So hari ni kumpulan 3 dah bersedia. Boleh cikgu tahu siapa kumpulan 3 yang akan bentang lepas ni? Saya cikgu. Siapa Afif Akram. So kumpulan 3 dah bersedia. Kita berhenti dulu, rehat, ambil masa. So kita nak mula pukul berapa ni? 9.20 boleh? Boleh cikgu. So 9.20 Afif terus ambil Boleh. So cikgu akan bagi kata haluan, lepas tu Afif terus jalan. Nanti kongsikan slide dekat WhatsApp group Kita rehat dulu 5 minit untuk kita ambil minum air dulu ke. So kita akan sambung dan Afif akan ambil kumpulan 3.
Okey, kembali semula dalam platform kita hari ini. So kita akan teruskan pembentangan dari kepada kumpulan 3 yang akan bincangkan berkaitan dengan isu yang terkini berkaitan dengan wabak ni dan bagaimana kaunselor boleh melakukan perkhidmatan kaunseling dengan tidak ada kontak. Kalau ada kontak pun macam mana? So kita serahkan terus kepada kumpulan yang ketiga untuk membentangkan garis panduan perkhidmatan kaunseling semasa tentang kawalan pergerakan kes wabak COVID. Jadi silakan. Baik, saya mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kepada Cikgu Radi menjemput kumpulan 3 untuk membentangkan mengenai lembaga kaunselor Malaysia untuk mengatasi ataupun cara-cara kaunselor buat sesi semasa COVID-19 ni. Mungkin kawan-kawan kita dah alami, kita semua dah alami COVID-19 ni hampir 1 tahun lebih kan. Okey, so kita teruskanlah dengan prosedur-prosedur ataupun lembaga kaunselor yang ubah mengikut SOP yang ditetapkan. Okey, seterusnya. Okey, kami kumpulan 3 terdiri daripada 5 orang. Saya sendiri, Afiq Akran, dan yang kedua Asmira, yang ketiga Sheila dan yang keempat adalah Saidatul Saadah dan yang kelima adalah Chua. Jadi seterusnya, okey. Seterusnya kita terlebih dahululah kita terang mengenai tujuan ataupun apa yang lembaga kaunselor yang buat benda ni. Okey. Dia adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada kaunselor berdaftar berkaitan perkhidmatan kaunseling semasa pemerintahan kawalan pergerakan pemulihan krisis wabak COVID-19 dan ini juga bertujuan untuk memastikan kualiti pelaksanaan perkhidmatan kaunseling semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilaksanakan dengan sempurna dalam keadaan negara berdepan dengan krisis wabak COVID-19. Kaunselor juga hendaklah mematuhi kod etika kaunselor, lembaga kaunselor dan peraturan serta undang-undang lain. Okey, maksud di sini ada yang lembaga kaunselor ubah sedikit untuk mengikuti SOP lah. Semasa menjalankan sesi kaunseling individu, kaunseling kelompok. Nanti kawan-kawan saya akan terangkanlah lebih lanjut. Okey, next. Okey, saya serahkan kepada yang seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya adalah kaunseling individu. Seperti yang Afi bagi tahu tadi, disebabkan pandemik ni ada SOP yang tertentu untuk jalankan sesi kaunseling. Untuk sesi kaunseling individu, sebelum sesi kaunseling, kaunselor perlulah menyediakan senarai semak COVID, infografik yang jelas tentang COVID, menyediakan hand sanitizer, menggunakan termometer tanpa kontak, memeriksa suhu, susunan tempat duduk semasa menjalankan sesi, menyediakan ruang menunggu dengan jarak 1 meter antara klien serta menggunakan aplikasi MySejahtera. Untuk semasa sesi kaunseling pula, klien perlu memastikan kehadiran kaunselor perlu memastikan kehadiran klien tepat pada masanya, senarai semak COVID atau sejarah terkini tempat yang klien pergi, elak klien datang tanpa temu janji, tempoh masa yang mencukupi, elak menyentuh klien, memakai penutup mulut dan hidung. Kaunselor juga perlu menyediakan tisu dan pen, ruang pengudaraan yang cukup, menyediakan tong sampah supaya boleh buang sampah serta tisu ke dalam tong yang disediakan, serta sesi tidak lebih daripada 1 jam. Manakala untuk selepas sesi kaunseling pula, kaunselor dan klien tidak dibenarkan bersalam. Kaunselor akan bersih kembali bilik kaunseling yang digunakan, membuang sarung tangan, penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah, cuci tangan dan sedia untuk menerima klien yang seterusnya. Manakala untuk kaunseling kelompok pula, perkhidmatan kaunseling kelompok, dia punya prosedur sebelum, selepas dan semasa menjalankan sesi kaunseling sama je dengan kaunseling individu, iaitu persediaan sebelum menjalankan sesi kaunseling. Kaunselor perlu memastikan bahawa setiap klien ataupun ahli kelompok tu menyediakan senarai semak COVID-19 dan memastikan bahawa senarai semak tu mempunyai nombor telefon
tarikh lawatan, maklumat risiko dalam masa 14 hari dan maklumat simptom diberikan. Lepas tu, memaparkan infografik berkaitan pencegahan COVID-19 bagi memudahkan pusat kaunseling seperti memakai dia punya prosedur untuk pemakaian penutup mulut dan hidung, dan seterusnya kaunselor juga perlu menyediakan hand sanitizer kepada kepada klien sebelum dan selepas sesi berlangsung, menggunakan termometer tanpa kotak, meriksa suhu dan memastikan bahawa ahli kelompok tidak lebih daripada 37.5 suhu dia. Lepas tu, memastikan susunan tempat duduk ditandai dengan jarak bagi memastikan bahawa setiap ahli kelompok tu memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, menentukan jumlah ahli kelompok yang hadir, memastikan ruang menunggu dikosongkan atau memastikan jarak fizikal minimal 1 meter antara setiap ahli kelompok. Dan semasa menjalankan sesi, ketua kelompok perlu memastikan kehadiran ahli kelompok dengan temu janji sahaja. Yang kedua, memastikan senarai semak COVID-19 termasuk sejarah terkini dibuat. Dan yang ketiga, memastikan bilangan ahli kelompok bersesuaian dengan saiz bilik, penjarakan sosial dan tidak melebihi 12 orang ahli kelompok. Dan seterusnya, dan melabelkan tempat duduk untuk memastikan penjarakan sosial dan penjarakan fizikal antara setiap ahli kelompok. Mengelak daripada menyentuh ahli kelompok walaupun ahli kelompok sedang sedih atau menangis. Memastikan ahli kelompok dan kaunselor memakai penutup muka dan hidung sepanjang sesi berlangsung. Penutup muka dan hidung mestilah dipakai dengan sempurna. Kaunselor juga perlu menyediakan tisu dan pen yang mudah dicapai oleh ahli kelompok atau menggalakkan ahli kelompok membawa pen sendiri bagi memastikan keselamatan setiap ahli kelompok dan kaunselor terjaga. Memastikan bilik kaunseling mempunyai ruang udara yang cukup, menyediakan tong sampah tertutup dan letak di luar bilik kaunseling. Seterusnya, membuang tisu ke dalam tong sampah yang disediakan. Selepas menjalankan sesi kaunseling kelompok juga, ketua kelompok digalakkan untuk tidak bersentuhan antara ahli kelompok, mendisinfeksi dan membersihkan permukaan meja, kerusi, tombol pintu, pen dan lain-lain apabila selesai menjalankan sesi kaunseling kelompok, membuang sarung tangan, penutup muka dan hidung ke dalam tong sampah, mencuci tangan menggunakan air dan sabun selama 20 saat atau hand sanitizer dan menyediakan diri untuk menerima klien atau kelompok yang seterusnya. Boleh nampak slide ke semua? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, untuk perkhidmatan bantuan sokongan psikologi dalam talian, okey, sebab kita COVID-19 kan, pun ada sediakan perkhidmatan psikologi lah dalam talian. Ada bagi kepada 3. First tu panggilan telefon, yang kedua panggilan video dan yang ketiga adalah sidang video lah. Next. Okey, untuk pengurusan risiko, kalau kaunselor berdaftar berjumpa dengan individu yang berisiko seperti kes cubaan bunuh diri, kes keganasan rumah tangga, penderaan dan juga sebagainya, kaunselor perlulah merujuk kes tersebut kepada pihak yang berwajib lah supaya tindakan yang sewajarnya diambil. Okey, next. Okey, peringatan kepada kaunselor berdaftar. Kaunselor berdaftar hendaklah mempunyai jaringan maklumat pihak berwajib yang hendak dirujuk seperti psikologis dan apa semua tu. Dan berpegang kepada kod etika kaunselor, lembaga kaunselor dan juga undang-undang lainlah semasa menjalankan sesi atas talian. Tempoh panggilan dalam lebih kurang 45 minit. Okey, saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya.
Okey, secara kesimpulannya, panduan yang ditetapkan ini haruslah dipatuhi oleh semua penjawat awam. Panduan ini juga mendukung 7 strategi PKPP yang ditetapkan oleh kerajaan untuk memutuskan rangkaian wabak COVID-19 ini. Panduan perkhidmatan psikologi sumber manusia sektor awam iaitu norma baru dalam perkhidmatan psikologi dikuatkuasakan pada tarikh yang dikeluarkan. Panduan ini dijangka akan dipakai oleh semua perkhidmatan psikologi di Malaysia. Penggunaan panduan ini bertakluk kepada arahan, syarat, tata cara operasi standard yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak berkuasa dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Selain itu juga dalam sesi ini pun juga memerlukan borang saringan. Borang saringan ini diperlukan kerana untuk memastikan klien atau kaki tangan berada dalam keadaan yang sihat dan juga selamat untuk menjalani sebarang aktiviti sama ada di dalam ataupun di luar sesi. Okey, baik, kita teruskan dengan slide yang seterusnya iaitu panduan perkhidmatan psikologi sumber manusia sektor awam iaitu norma baharu perkhidmatan psikologi. Okey. Okey, tujuan ini adalah panduan ini adalah untuk mengendalikan pelanggan perkhidmatan psikologi semasa dan selepas pandemik COVID-19 untuk memastikan penyampaian perkhidmatan terus dilaksanakan secara berkesan. Okey, panduan ini juga adalah satu usaha kerajaan untuk membudayakan norma baharu bagi memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ni. Okey, saya serah kepada seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah matlamat. Panduan ini juga membolehkan perkhidmatan psikologi terus dapat dilaksanakan walaupun negara kita mengalami pandemik wabak COVID-19. Selain itu juga, isu-isu psikologi penjabat awam dapat diuruskan dan ditangani secara berkesan serta pembangunan pengawal psikologi yang cekap dan profesional bagi penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan dapat menangangi masalah kesihatan mental yang menjadi lebih serius. Okey, yang seterusnya. Okey, untuk pengurusan risiko, seperti mana yang kita kena buat jugalah, mengisi maklumat seperti nama, nombor telefon dan juga tarikh kehadiran semasa klien pergi kepada tempat diorang dapat sesi tu. Dan pelanggan mengimbas QR code untuk check-in dalam aplikasi MySejahtera dan operasi akan diberhentikan dengan segera sekiranya klien yang hadir disahkan positif COVID-19. Okey, semua pegawai dan staf bahagian atau unit yang menjalankan saringan di mana-mana hospital kerajaan dan mematuhi arahan Kementerian Kesihatan Malaysia. Maksudnya siapa yang ada kontak lah dengan pelanggan tu. Okey, kena buat saringan. Dan melaksanakan pembersihan kuman, sanitasi di bilik atau pemis yang terlibat dengan kadar segera. Okey, saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Seterusnya ialah norma baru perkhidmatan psikologi. Dalam norma baru perkhidmatan psikologi ini, terdapat beberapa peraturan atau standard bagi setiap kaunselor yang perlu dipatuhi oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia dari masa ke semasa bagi mengelak daripada penyebaran COVID-19. Selain itu, prinsip umum norma baharu seperti mana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa adalah terpakai dalam pelaksanaan semua perkhidmatan psikologi sama ada sesi kaunseling, pentadbiran ujian psikologi, latihan dan psikopendidikan serta khidmat rundingan. Prinsip utama norma baharu adalah seperti berikut. Yang pertama, memakai penutup muka dan hidung atau face mask dalam penjarakan sosial, fizikal selamat iaitu melebihi 1 meter, memastikan individu atau klien tidak memenuhi syarat saringan keselamatan seperti memasuki premis dengan suhu badan tidak melebihi 37.5 Celsius dan berada dalam keadaan sihat.
Memastikan maklumat individu atau klien seperti nama, telefon dan tarikh kehadiran direkodkan. Semua klien digalakkan untuk menggunakan aplikasi MySejahtera dengan mengimbas kod QR Code untuk tujuan check-in. Kerap membasuh tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Tidak ada sebarang sentuhan fizikal atau body contact semasa sesi. So, dalam konteks norma baru perkhidmatan psikologi ni, terdapat 4 fungsi utama perkhidmatan yang perlu dilaksanakan oleh setiap kaunselor atau pegawai psikologi berdasarkan norma baru yang ditetapkan. Yang pertama adalah perkhidmatan kaunseling. Perkhidmatan kaunseling ni, setiap kaunselor tidak digalakkan untuk menjalankan sesi kaunseling secara bersemuka, akan tetapi sesi kaunseling dijalankan secara atas talian melalui e-kaunseling di mana yang sedia ada di kementerian atau agensi masing-masing menggunakan aplikasi secara maya iaitu video conferencing yang selamat yang dibenarkan seperti Skype, Google Meet, Zoom, Webex dan sebagainya. Pegawai psikologi ataupun kaunselor juga perlu memastikan bahawa setiap klien ataupun ahli kelompok tangan persetujuan termaklum atau informed consent dengan jelas bagi memastikan adanya limitasi kerahsiaan. Seterusnya, bagi kes-kes yang tertentu seperti kes klien yang mempunyai simptom kemurungan, kebimbangan, trauma dan kes yang serius, perlukan kepada sesi kaunseling secara bersemuka. Kan tetapi perlu mematuhi kepada beberapa garis panduan yang telah ditetapkan bagi mengelakkan penyebaran COVID-19. Yang pertama adalah memastikan bilik atau ruang bagi pelaksanaan sesi kaunseling mempunyai sistem pengudaran baik. Yang kedua, tempoh pelaksanaan bagi setiap sesi tidak melebihi 45 minit bagi sesi individu dan 1 jam 30 minit bagi sesi kaunseling kelompok dan klien untuk sesi kaunseling kelompok tidak melebihi 6 orang klien. Seterusnya, bagi kaunseling kelompok, bilangan klien tidak melebihi 6 orang dalam sesuatu masa bagi setiap orang kaunselor atau pegawai psikologi. Dan yang seterusnya adalah mematuhi kod etika kaunseling yang telah ditetapkan. Fungsi yang kedua adalah pentadbiran ujian psikologi di mana pentadbiran penginterpretasian dan pelaporan ujian digalakkan untuk dilaksanakan secara atas talian dengan menggunakan sistem ujian psikologi sedia ada oleh kementerian ataupun jabatan atau agensi masing-masing atau kaunselor atau pegawai psikologi ni juga dia boleh menggunakan ujian psikologi ni melalui portal JPA. Sekiranya ujian psikologi secara atas talian ini tidak dilaksanakan, uji secara manual hendaklah diberikan keutamaan berdasarkan kepada kes-kes yang tertentu dengan mematuhi beberapa peraturan antaranya tadi juga iaitu memastikan saiz bilik dan dewan hendaklah dapat menampung kapasiti orang yang akan mengambil ujian sejajar dengan prinsip penjarakan sosial untuk memastikan bahawa setiap ahli yang terlibat dalam pentadbiran ujian psikologi ini bilangan maksimum individu yang mengambil ujian adalah disarankan tidak melebihi 30 orang peserta dan seterusnya peralatan seperti komputer yang digunakan untuk jawab ujian psikologi ini sentiasa dibersihkan dan disanitasi. Akhirnya mematuhi kod etika penggunaan ujian psikologi dalam perkhidmatan. Okey, seterusnya ialah latihan dan psikopendidikan. Sesi latihan termasuklah dalam penyampaian input atau ceramah secara bersemuka tertakluk kepada SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pelaksanaan latihan secara maya adalah digalakkan bagi kumpulan-kumpulan yang berisiko tinggi. Latihan ini boleh digunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan di pelbagai platform media yang ada pada masa kini, contohnya Webex, Google Meet yang boleh dilakukan secara live. Bagi sesi latihan sesi yang dilakukan secara bersemuka,
SOP hendaklah dipatuhi dan diutamakan, antaranya ialah seperti berikut. Sama juga macam kawan saya cakapkan tadi, bilangan ahli ataupun peserta hendaklah bersesuaian dengan kapasiti bilik. Ada penjarakan sosial, bilik dan ruang yang telah digunakan hendaklah dibersihkan selepas menjalani latihan. Bahan edaran yang dapat membantu memberi maklumat seperti brosur, infografik, video pendek dan sebagainya boleh dimuat naikkan ke dalam laman web dari masa ke semasa. Elak daripada berkongsi sebarang perkara menyentuh dasar atau polisi kerajaan, maklumat hendaklah dirahsiakan, maklumat tidak sahih ataupun tidak tepat yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya ialah khidmat rundingan dan konsultasi psikologi. Sesi rundingan digalakkan untuk dijalankan secara maya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedia ada. Jika sesi rundingan berlangsung secara bersemuka, maka perkara berikut perlu diberi perhatian. Sama juga macam tadi, bilangan individu yang hadir tidak melebihi 5 orang, tempoh rundingan tidak melebihi 2 jam. Khidmat ini perlulah dijalankan dengan beretika dan penuh profesional. Hal ini untuk menjaga hak klien, kaunselor dan organisasi yang terlibat. Seterusnya ialah penutup. Panduan ini perlu dipatuhi supaya dapat memastikan penyampaian psikologi terus dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan juga berkesan. Kes ini juga mendukung 7 teras strategi PKPP yang ditetapkan oleh kerajaan. Antaranya ialah pengukuhan kesihatan awam, perundangan dan penguatkuasaan, pengukuhan kawalan sempadan, pembukaan sepenuhnya sektor ekonomi, pembudayaan norma baharu, pemerkasaan tanggungjawab komuniti dan juga perlindungan golongan beresiko. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ketua Kumpulan. Okey, baik. Setakat ini ada soalan ke? Okay, silakan kalau ada soalan kepada kumpulan ni. So kita nampak tu tanya kepada kumpulan 3 dapat memanfaatkan masa yang ada dan kita tengoklah ni norma baru dan sebenarnya dia diguna pakai sebenarnya di dalam semua sektor. Tapi cuma biasa kalau apa-apa terjadi, so JPA kena keluarkan perkeliling supaya kita dapat garis panduan lah. So biasanya JPA akan keluarkan perkeliling yang mana dirujuk dahulu oleh Lembaga Kaunseling Malaysia. Jadi pelajar kita tak tahulah pandemik ni bila akan selesai kan. Jadi kita nampak macam pekerjaan dalam sektor kita, perkhidmatan kita kalau kita nak buat face to face tu memang agak sukar dalam keadaan macam ni lah, dalam keadaan pandemik ni. Jadi ini adalah salah satu solution yang kita boleh lakukan dan pelajar kalau boleh cuba ambil peluang ni untuk kalau ada je mana-mana kaunselor yang menawarkan dalam bidang online ni, cuba pelajar kalau ada masa nanti kalau kata ini berpanjangan, pelajar boleh ambil ini sebagai suatu peluang untuk kita menggunakan satu platform digital dalam memberi perkhidmatan kaunseling. Baik, baik sebelum saya cikgu kita tamatkan kelas pada hari ini, ada apa-apa soalan tak nak tanya? So cikgu harap progres awak berjalan berkaitan dengan individu punya assignment dan juga kelompok. Okey. So itulah kalau boleh cikgu macam pesan semalam lah, kalau boleh kita hantar hard copy lah, soft copy masuk juga sebab itu akan disemak oleh audit untuk penggunaan e-learning kita. Tapi cikgu haraplah kalau dapat hard copy dan untuk peringatan sekali lagi untuk assignment cikgu je tak perlu ada cover plastik tu lah, tak perlu. Kalau boleh tak payah pakai yang pakai stapler tu dah, binding tu dah okey lah, tak payah combinding. Binding tu pun dah cukup memadai sebab cikgu nak semak dalam. Dan kalau boleh journal tak perlu clip sekali. Journal tu masukkan attach saja supaya nanti cikgu boleh asingkan dan cikgu boleh semak. Okey. So ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan sesi? Ada cikgu. Ya silakan. Semalam ada orang PM saya, dia orang kata dia orang nak cikgu explain balik berkaitan dengan assignment group. Assignment group tu tengok baliklah cikgu punya video. Kan ada video kan?
Tengok balik video tu YouTube yang cikgu test tu, kat situ ada penerangan tentang assignment individu ke kelompok-kelompok kan. Kelompok. Nanti Aiman cek balik, cikgu rasa awal-awal YouTube awal tu lah yang satu tu cikgu test tu. Kalau tak ada bagi kita maklum balik lah. Okay. Sebab kalau tak faham, kumpulan yang tak faham tu, tanya balik kumpulan yang faham. Okay. Ada lagi soalan? So saja cikgu rasa kita berhenti dulu setakat ni. Kita akan sambung lagi untuk next insyaAllah minggu depan. Untuk kita cover lah tajuk-tajuk kita ni. So kita tunda dengan tasbih kifah dan suratul Asr.